bumi tetap teguh, tidak bergoncang. Ya. Sebagaimana dalam surah tu Abasa dan kebanyakan surah-surah Makkiyah yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebut beberapa hujah. Ya. Dan antara hujah yang biasa disebut dan diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala ialah penciptaan langit dan bumi. Ya. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam fasal ini, kita baca ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, apakah mencipta kamu lebih sulit ataukah mencipta langit? Allah Subhanahu wa taala telah membangunkannya. Ia mengangkat tinggi lapisannya lalu disempurnakan kejadiannya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan malamnya gelap gelita manakala siangnya dijadikan terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Dari bumi Allah Subhanahu wa taala pancutkan mata airnya dan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tumbuhan dan rumput rampainya. Manakala gunung ganang dipancangkannya dengan teguh, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakan kamu. Sadaqallahul azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat dalam fasal ini dengan soalan. Biasa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyoal. Ada soalan-soalan yang Allah Subhanahu wa taala jawab, ada soalan-soalan yang Allah Subhanahu wa taala tinggalkan tanpa jawapan. Dalam ayat ini Allah Taala menyebut, "Aantum, adakah kamu ini?" merujuk kepada terutamanya kisah sebelumnya, iaitu kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Firaun, yang pada zaman tersebut mereka berbangga dengan kehebatan mereka. Terutamanya mereka berbangga dengan bangunan-bangunan yang mereka cipta, bangunan-bangunan yang mereka bina, yang disebut dalam bahasa Arab sebagai Al-Ahram. Orang-orang Arab Mesir menyebut sebagai Al-Ahram ataupun Al-Ahramat, iaitu piramid-piramid. Orang-orang Mesir membangunkan piramid-piramid yang besar. Antara yang masyhur piramidnya di Mesir. Walaupun berdasarkan dokumentari jumlah piramid yang berada di Sudan jauh lebih banyak daripada yang berada di Mesir. Iaitu kerajaan-kerajaan Nubia, kerajaan-kerajaan Nubia kuno, mereka mereka membangunkan piramid jauh lebih banyak daripada kerajaan Mesir kuno. Ala kulli hal, berdasarkan bangunan yang terbesar buat masa ini ialah piramid. Piramid yang berada di Giza di Mesir. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada manusia, adakah kamu yang lebih sulit, kamu lebih susah ke untuk dicipta ataupun langit itu sendiri? Banaha, Allah Taala telah membangunkannya. Kamu berbangga dengan besarnya apa yang kamu buat, sehingga Firaun mendakwa dia adalah Tuhan.
Ya. Firaun ini dengan sebab kehebatannya, dengan sebab teknologi pembangunannya dan sebagainya, ya, kemudian dia mampu mengalirkan sungai Nil itu, ya, mengalir di bawah binaan piramid itu. Ya. Dengan teknologinya mereka membelah sungai. Ya, maksudnya sungai itu dia dialirkan, ya, dikorek-korek dia dialirkan sungai itu. Ya. Sebab tu apabila berlalunya beberapa masa, kan, setelah kehancuran kerajaan, pada satu waktu piramid itu tenggelam, ditenggelamkan oleh ribut pasir, sampai orang tak jumpa langsung piramid tu. Ya. Apatah lagi sungainya. Ya. Piramid tu pun tenggelam, sungai yang dialihkan itu juga tenggelam. Ya. Sekarang sungai Nil itu tidak mengalir di kawasan itu, di kawasan piramid itu. Tapi satu waktu dahulu sungai Nil itu pernah mengalir di sekitar kawasan piramid itu. Sehingga Firaun mendakwa dia adalah Tuhan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan, kamu bangga-bangga dengan perkara tersebut, kamu ni kecil sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dan membangunkan yang jauh lebih besar daripada kamu. Ya. Daripada perkara yang tidak ada pula tu, daripada perkara yang tidak ada asal usul, Allah Subhanahu Wa Taala bangunkan. Ya. Kita ni, apa yang kita cipta sekarang, semuanya dah ada asal usul. Ya. Kita buat tu benda yang dah ada kita tempa-tempa, kita buat, jadi. Ya. Tidak ada benda yang kita buat daripada benda yang tidak ada. Ya. Semua benda ada. Kita bangunkan bangunan, besi tu ada, pasir tu ada. Ya, sekian-sekian benda kita campur jadi simen. Ya. Jadi benda tu daripada dah ada kita buat. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala membangunkan benda yang tidak ada. Ya. Daripada tak ada jadi ada. Ya. Sama ada Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain. Kita ni daripada tak ada jadi ada. Ya. Proses hubungan manusia sehingga jadi kita. Ya. Bukan daripada hasil campur-campur jadi manusia, tak boleh. Ya. Orang buatlah macam mana sekalipun, ya. Dokumentari ke, tipu ke, filem ke orang buat, ya. Orang-orang kafir tu utamanya dia buat campur-campur sekian jadilah makhluk apa, makhluk alien ke, kan. Yang ni boleh campur sekian apa semua. Ya. Malahan mereka berusaha untuk klon manusia pun ada, kan. Tapi tak ada yang pernah berjaya langsung. Ya. Dakwaan-dakwaan tu sentiasa ada tapi tak pernah betul-betul ada berlaku perkara tersebut. Ya. Klon. Kalaupun berjaya, ya, sebagai yang mana mungkin katanya berjaya klon binatang dan sebagainya. Kalaupun berjaya, perkara tersebut bukanlah kamu cipta daripada benda yang tidak ada. Ya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mencabar manusia. Ya. Kalau kamu boleh cipta lalat sekalipun, ya, pasti kamu tidak akan boleh cipta lalat. Sekecil-kecil makhluk, lalat ataupun nyamuk, ya, buatlah macam mana pun. Ya. Kalau setakat cipta robot, bukan makhluk yang bernyawa. Ya. Robot ni memang boleh buat pakai bateri lah. Ya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut rafa'a samkaha fasawwaha. Ya. Samkaha ay sakfaha. Ya. Fasawwaha ay wazanaha. Ya. Yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat tinggi lapisannya, ya, ataupun disebut juga sebagai bumbungnya. Ya. As-sakfu as-samku ay as-sakfu. Ya. Samku juga dengan maksud as-sakfu iaitu bumbung. Ya.
Iaitu langit itu dijadikan, diangkat tinggi seumpama bumbung pada bangunan. Kita biasa bumbung ni atas lah. Jadi bumbung kepada langit, bumbung kepada bumi ialah langit. Satu masa dulu bumi dan langit adalah satu perkara yang bercantum. Allah Subhanahu Wa Taala pisahkan. Ada sebahagian mufassir mengatakan dicipta langit dahulu kemudian bumi, ada sebahagian juga berpandangan diciptakan bumi dulu baru langit, dipisahkan daripada satu perkara kemudian menjadi dua makhluk yang berbeza. Allah Taala cipta langit, Allah Taala cipta langit, Allah Taala cipta bumi. Ada sebahagian kata Allah Taala cipta bumi baru cipta langit. Kemudian langit itu diangkat lapisannya satu demi satu. Diangkat. Dan tanda juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, yarfa'us samawat, ialah Allah Taala mengangkat langit bighairi amadin tarawnaha. Allah Taala angkat pula langit tanpa tiang yang dilihat. Kita ni cipta benda besar macam mana sekalipun, tiang tu nampak. Kan? Kalau pun tak ada tiang lah, cuba buat tak ada tiang, dia ada dinding nampak juga. Kan? Tapi biasa tak kuat lah, dia semata-mata mengharapkan dinding sahaja. Memang kena kuat betul dinding dia untuk tampung bumbung. Macam masjid Bukit Kapar ke kan. Dia tak ada apa tengah dia. Kosong macam tu saja. Kan? Jadi dia dah tak boleh tambah lain. Kalau tambah lain dia kena buat adjust baru, kena letak tiang dan sebagainya. Ya? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan langit itu yang sama besarnya. Biasa kita nak naikkan bumbung ni, kalau sama besar dengan bangunan, kena ada tiang lah. Kalau tak ada tiang, dia mesti kecil pada bangunan. Macam itulah. Kan? Supaya kalau dia sama besar dengan bangunan, runtuh dia nanti. Jadi mesti kecil dan lebih ringan, lebih kurang material, barangnya lebih kurang berbanding dengan dasarnya dan tiang-tiangnya, supaya dia lebih boleh tahan. Tapi kalau sama berat dia, boleh jadi akan runtuh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan langit yang sama besarnya dengan bumi. Berapa besarnya bumi, begitulah besarnya langit. Fasawwaha ay wazanaha, dia jadi seimbang. Allah Taala buat bumi dan langit itu seimbang. Sudahlah tiangnya tidak kelihatan. Takkan ada orang boleh jumpa pun tiang langit. Tiang langit pun kita tak nampak, pintu langit pun kita tak nampak. Tiang pun kita tak nampak, pintu lagi tak nampak. Tiang pun tak akan jumpa. Kerana di tiang-tiang itu ada yang menjaga, di pintu langit itu pun ada yang jaga. Sebagaimana syaitan berusaha untuk menembusi tiang-tiang langit, menembusi pintu-pintu langit, dia takkan mampu tembus. Begitu juga dalam surah Fatir ayat 41, Allah Taala menyebut, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innallaha kana haliman ghafura. Allah Taala menyebut sesungguhnya Allah Taala memegang langit-langit dan bumi supaya tidak jatuh. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di, kalau dia berpisah, dia jatuh, kerana tidak dipegang itu, dia akan bertemu di antara satu sama lain. Innallaha
innallaha kana haliman innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Taala sangat uh, berlemah lembut, sangat sayang dan maha pengampun. Ya. Allah Taala sebut langit dan bumi itu Allah Taala pegang. Dan sampai satu masa Allah Subhanahu Wa Taala akan lepas. Bila lepas nanti akan runtuhlah langit itu. Ya. Buat masa sekarang ni ada benda yang pegang. Ya. Ada malaikat yang jaga, ada tiang-tiangnya, sampai satu masa nanti dia akan runtuh. Ya. Dia bila dia runtuh, kamu nak lari ke mana? Ya. Sebab tu dalam banyak ayat Al-Quran, persoalan-persoalan ini sentiasa disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kamu nak terbang ke mana? Kamu nak terbang ke mana? Langit itu nanti akan runtuh. Kamu nak terbang lari mana? Kamu nak lari ke lautan contoh. Nak lari ke lautan, lautan tu terbakar. Ya. Berubah sifat itu. Ya. Sebagaimana kalau kita lihat mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Api berubah menjadi sejuk contoh. Ya. Sebab tu mukjizat ni adalah perkara yang khariqul lil adah, perkara yang tidak mengikut adat, mencari adat. Ya. Api jadi sejuk. Di akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala mengubah air menjadi panas, air menjadi terbakar. Ya, dalam ayat Al-Quran banyak Allah Taala wal bihar wal biharu sujirat, ya, lautan terbakar. Ya, bukan semata-mata panas, tapi dia terbakar. Ya. Api itu sepatutnya memadamkan, air itu sepatutnya memadamkan api, akan tetapi bila berubah, ya, adat hari kiamat kelak, api itu menjadi terbakar. Ya. Kamu nak lari ke lautan, lautan pun terbakar. Ya. Kawasan bumi ataupun kawasan darat pun lagi senang terbakar, kawasan air pun terbakar. Ya. Kalau air pun terbakar, bumi, kawasan darat, apatah lagi. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah Taala menjadikan malamnya gelap gelita, manakala siangnya terang benderang. Ya. Dengan malam itu menjadi gelap kerana perginya matahari. Ya. Kerana cahaya itu datang daripada matahari. Asyamsu diya'uha. Matahari itu mengeluarkan cahayanya. Apabila dia pergi, cahayanya hilang. Ya. Sebagaimana yang disebut di dalam hadis Bukhari dan Muslim, berkaitan dengan soalan Nabi SAW kepada Abu Dhar. Ya, Nabi SAW tanya kepada Abu Dhar, aina dhahabat asy-syams idza gharabat? Ya, kemanakah perginya matahari ketika mana dia tenggelam? Nabi tanya pada sahabat. Ya. Abu Dhar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Ya. Nabi SAW disebut, ya, dhahabat min dunil arsh. Ya. Matahari itu pergi dan sujud di sisi arash. Ya. Dan Nabi menyambung lagi, kalau dia tidak kembali ke tempatnya, maka akan kekallah dia sujud di situ. Ya. Hadis ini ada sebahagian orientalis Islam mempertikaikan hadis ini. Kata biar betul matahari ini pergi sujud. Malahan ada sebahagian yang mempertikaikan dan nak membuang hadis itu daripada Bukhari dan Muslim. Dia kata
terutamanya mereka yang betul-betul berpegang bahawa teori uh, uh, bumi matahari itu uh, tenggelam dan terbit, ya. Jadi dia ingat tenggelam terbit, lepas tu pusing begitu sahaja. Dia anggapnya begitu, ya. Berdasarkan teori bumi terbenam dan terbit, matahari terbenam dan terbit, ya. Jadi dia kata hadis ni bercanggah dengan kebiasaan, ya. Dan tak pelik kalau berlaku satu masa nanti kiamat, matahari tak timbul-timbul. Matahari tak timbul-timbul selama beberapa hari. Matahari tak timbul. Kita bangun-bangun gelap, bangun-bangun gelap beberapa hari. Bangun-bangun tak siang-siang. Macam mana nak kalau tolak hadis itu, banyak rosak akidahnya. Tak percaya dengan kiamat lagi. Wa akhraja duhaha, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan siangnya, menjadikan ia terang benderang. Ay duhaha ay yati nuriha, ya. Apabila matahari timbul, maka datanglah cahaya, ya. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Dahaha ay tahaha wa sawwaha, ya. Iaitu bumi itu dihamparkan, disamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dilihat sama, ya. Kita pandang dia straight aja, ya. Kita pandang bumi ni straight aja, ya. Walaupun ayat ini kadang-kadang terjadi perselisihan yang panjang, ya. Terjadi perselisihan yang panjang di kalangan orang Islam, ya. Berkaitan dengan sebahagiannya berpandangan ataupun majoritinya berpandangan bumi itu bulat, sebahagian kecil berpandangan bumi itu rata, lepeh dan sebagainya. Terjadi perselisihan yang panjang, ya. Bumi bulat ke bumi lepeh ini bukan akidah, ya. Jadi tak ada dan dia hanyalah sekadar kesimpulan bahagian golongan. Bahagian golongan cenderung berdasarkan teori bumi bulat, berdasarkan satu kumpulan lagi teori bumi datar, bumi lepeh ke bumi apalah istilah yang dipergunakan, ya. Bumi tetap ke bumi tak tetap ke, itu adalah perselisihan sahaja, ya. Dan dia bukan perkara akidah, sebab tidak ada ayat ataupun tidak ada ayat Al-Quran ataupun hadis yang jelas cerita pasal itu, ya. Tapi ada ayat-ayat yang jelas menceritakan matahari bergerak, ya. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, ya. Jadi kalau ada siapa yang kata matahari itu diam, itu masalah. Sebab ada ayat Quran yang jelas menceritakan matahari bergerak. Tapi tak ada ayat yang jelas menceritakan bumi bergerak ataupun bumi diam dan sebagainya, ya. Jadi ayat ini menjadi perselisihan. Sebahagian yang mengatakan bumi itu bulat menafsirkan dahaha merujuk kepada telur burung unta. Dahaha adalah perbuatan dahwun ataupun daha burung unta. Burung unta ni bila dia bertelur, sebahagian cenderung pada dahaha itu merujuk kepada telur burung unta. Telur burung unta tu bulat lah. Jadi dia kata bumi itu kurawiyah, bumi itu bulat. Dan sebahagian yang menafsirkan dahaha bukan merujuk kepada telur burung unta, akan tapi proses ibu burung unta tu. Burung unta ni sebelum dia bertelur, dia dahal ard, dia akan ratakan tanah kawasan itu dan dia lekukkan untuk supaya telur itu boleh berdiri tegak. Telur ni kalau dia tak buat begitu, telur tu macam ni lah, jadi macam ni. Kan dia beza telur ayam dengan telur burung unta ni, dia tak pecah. Dia tak pecah macam ni. Macam panggil apa telur ni? Kalau telur ayam dia macam ni lah. Dia pecah tu macam tu. Burung unta dia pecah
atas, dia keluar atas macam tu. Dia kena letak macam ni, dia pecah atas. Burung unta. Dia tak pecah tengah macam tu. Sebab tu nak makan telur burung unta, dia kena pecah pada atas. Dia tak pecah, dia tak boleh pecah, dia tak mana boleh pecah. Pecah macam telur macam tu. Tengah dia lebih keras berbanding atas. Atas yang paling lembut. Tu beza burung unta dengan telur-telur yang lain. Jadi kalau telur tu jatuh, burung unta punya tak keluar anak dia. Tak boleh pecah. Anak burung unta tak akan boleh keluar daripada telur dia. Kalau telur tu jatuh macam tu. Ya. Jadi telur burung unta dia kena tegak macam tu. Ya. Jadi apa yang dibuat oleh burung unta betina, dia dahal dia ratakan tanah supaya telur tu jadi tegak. Ya. Maka perbezaan penafsiran itu pun jadi perselisihan kalangan orang kemudian. Ya. Yang cenderung bumi bulat merujuk kepada telur, yang cenderung bumi datar merujuk kepada burung betina yang meratakan dan memastikan telur itu boleh tegak. Ya. Ala kulihal perkara tersebut bukan perkara akidah, ya. Bergaduh macam mana sekalipun takkan rosak akidah salah satu golongan. Ya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan airnya, wa mar'aha, dan tumbuh-tumbuhannya. Ya. Sebahagian mengatakan mar'aha merujuk kepada kunuziha, ya, iaitu isi kandungannya. Kita ni dekat dalam bumi segala macam isi ada. Ya. Satu masa dahulu orang korek biji besi, orang kata benda-benda mahal ni, biji besi sendiri dan sebagainya. Ya. Lepas tu orang jumpa minyak pula orang pakai. Ya. Lepas tu sekarang pun orang jumpa REE pula contoh. Ya. Tak habis benda. Orang korek-korek tak habis benda. Ada saja unsur-unsur yang boleh diguna pakai. Ya. Dah berapa lama umur bumi tak tahu. Dan Allah Ta'ala keluarkan hasil-hasil dia. Dan emas apatah lagi. Emas orang korek-korek masih jumpa. Ya. Dengan Allah Ta'ala mengeluarkan air, ya, orang boleh tapis air, keluar emas. Ya. Kena cara tapis, dapat emas. Ya. Wal jibala arsaha, dan gunung ganang dipancangkan. Arsaha ay autada wa thabbataha, ya, iaitu Allah Ta'ala jadikan gunung ganang memasakkan bumi, ya, sebagaimana yang disebut autada, ya, dipasak bumi, ya, seumpama paku memasak bangunan. Ya, sebab tu kita hanya lihat zahir paku sahaja kecil. Ya, kita puncak gunung ganang itu yang kita lihat dalamnya jauh lebih besar dan panjang berbanding dengan yang keluar. Ya, macam kita ketuk paku, kita nampak bulat kecil tu je. Dalam tu panjang dan jauh besar dia berbanding dengan kepala tu. Ya. Akhirat nanti Allah Ta'ala akan cabut. Ya, Allah Ta'ala akan cabut pasak itu. Ya, ketika itu bumi akan bergegar dan tidak lagi menjadi tempat yang sesuai untuk didiami. Ya. Mata'an lakum wa li'an'amikum, semua itu adalah untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakan kamu. Ya. Bumi jadi tak bergerak, bumi jadi diam, ya. Kemudian mengeluarkan hasil-hasil, ya. Kita boleh dapat manfaat yang banyak. Ya. Kalau bumi ni bergerak, tak boleh duduk diam kita ni. Ya. Setiap waktu bergerak. Seumpama macam gempa bumi lah. Setiap saat gempa sahaja. Tak boleh duduk diam kita.
tak boleh bina bangunan kita, tak boleh menanam kita. Ya? Asyik bergerak, asyik hancur sahaja. Ya? Jadi sebelum berlakunya kiamat, benda-benda ini adalah untuk kesenangan kamu. Ya? Apabila berlakunya kiamat, Allah Ta'ala sebut perkara-perkara ini, tidak ada lagi kesenangan untuk kamu. Kalau dah langit runtuh, lautan terbakar dan sebagainya, ya, tidak ada lagi kesenangan untuk kita. Ya? Ketika itu, sebab itulah kita buat semua ini selain daripada untuk kesenangan kita, adalah kita nak simpan bekalan untuk akhirat kita. Ya? Kita lihat segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita ingat balik pada Allah Taala itu. Ya? Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena tunduk, sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Buat segala perkara untuk simpanan kita di akhirat, ya? Untuk bekalan kita di akhirat. Ya? Banyak mana harta, kalau tak banyak sedekahnya, tak banyak infaknya, tak ada guna. Ya? Harta pula mati-mati je orang berebut terus. Ya? Tapi kalau banyak harta, banyak juga sedekah, ya? Banyak juga sujud, ya? InsyaAllah menjadi bekalan yang baik di akhirat kelak, insyaAllah. Ya? Jadi itulah sedikit tuan-tuan, pasal yang ketiga ini, Allah Subhanahu Wa Taala ulang balik dan Allah Taala tegaskan balik berkaitan dengan hari kebangkitan. Ya? Diulang supaya orang kalau baca Quran, dia sentiasa jumpa. Ya? Kalau dia baca satu surah saja pun, dia boleh jumpa juga, ya? Dalam surah tertentu. Ya? Kalau dia baca satu surah pun dia jumpa. Kalau dia sentiasa khatam Quran, dia pasti akan sentiasa jumpa. Ya? Dalil Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dan akan menghancurkan perkara-perkara berikut, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan balik perkara-perkara tersebut. Ya. Jadi saya kira sekadar itulah dulu perkongsian pada pagi ini daripada Suratul Nazi'at pasal ketiga ayat 27 sehingga ayat 33. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat manfaat daripada perkongsian ayat tersebut, insya-Allah. Allah Ta'ala alam, yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah daripada kelemahan saya. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.